Kira-kira jam 8 malam, seorang pekerja hotel pergi ke bilik bernombor 5133. Pekerja itu menggunakan kunci pendua untuk membuka pintu bilik tersebut. Ketika pintu bilik dibuka, dia dapat melihat kaki seseorang di tepi katil berdekatan dengan dinding bilik itu. Pekerja itu dengan segera memaklumkan kepada majikannya. Selepas dimaklumkan tentang perkara itu, majikan dengan segera bergegas masuk ke bilik berkenaan. Majikan mendapati ada satu mayat perempuan dalam keadaan tertiarap di dalam bilik itu. Kedua-dua tangan mangsa diikat dengan kabel tight. Majikan juga mendapati sarung bantal, 2 cadar katil dan 2 tuala mandi yang biasanya ada di dalam bilik itu telah hilang. Majikan dengan segera menghubungi pihak polis bagi memaklumkan tentang kejadian tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Setelah dimaklumkan tentang kejadian itu, pihak polis dengan segera pergi ke tempat kejadian. Setelah tiba di bilik tersebut, pihak polis mendapati mangsa dalam keadaan tertiarap dengan tangan terikat di belakang dan leher terjerut. Melalui keterangan penjaga kaunter hotel itu menyatakan bahawa ada seorang perempuan datang menyewa bilik bernombor 5133, iaitu sehari sebelum mayat itu dijumpai. Selang beberapa jam kemudian, perempuan itu datang sekali lagi berjumpa dengan penjaga kaunter hotel untuk memberitahu yang dia ingin extend 1 hari lagi sewa bilik dan membayar sebanyak RM50. 1 jam kemudiannya pula, perempuan itu datang sekali lagi kepadanya dan meminta semula duit RM50 yang diberi olehnya tadi. Mayat kemudian dibawa ke hospital untuk proses bedah siasat. Laporan bedah siasat mengesahkan punca kematian mangsa adalah akibat jerutan di leher. Menurut doktor pakar, jerutan itu mengambil masa antara 30 saat hingga 1 minit untuk menyebabkan mangsa mati. Doktor juga mendapati ada kesan koyakan pada selaput darah mangsa. Selain itu, doktor menyatakan bahawa lebih dari seorang yang terlibat kerana bukannya senang untuk mengikat kabel tight jika mangsa dalam keadaan sedar dan meronta-ronta. Suspek kemudian diburu pihak polis. Hasil dari siasatan polis membawa kepada penangkapan 2 orang suspek. 2 suspek yang bernama Nur Alina Ahmad Dusuki 20 tahun dan Muhammad Khairul Anwar Abdullah 27 tahun dituduh membunuh Juliana Muhammad Fuzi 20 tahun di bilik nombor 5133 tingkat 5 Sunrise Apartment, Wisma Indah, Ceras, Kuala Lumpur antara jam 10 malam pada 23 Mac 2007 hingga jam 8 malam pada 24 Mac 2007. Nur Alina dan Anwar didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh yang memperuntukkan hukuman mati jika disabit kesalahan. Juliana merupakan seorang pelajar tahun ketiga dalam jurusan Diploma Pengurusan Perniagaan di Kolej Universiti Islam Antarabangsa. Nur Alina pula merupakan pelajar Pusat Pengurusan dan Lanjutan di Shah Alam, manakala Khairul Anwar merupakan seorang jurujual astro dan juga suami orang. Seorang lelaki dikenali sebagai Banok dipanggil ke mahkamah untuk menceritakan apa yang berlaku pada hari kejadian. Banok merupakan rakan kepada suspek dan dia ada bersama dengan kedua-dua suspek pada hari kejadian. Menurut keterangan Banok, dia bersama dengan Anwar menaiki sebuah kereta menuju ke Hotel Wisma Indah pada petang 23 Mac 2007 dan mengambil Nur Alina di sana. Mereka bertiga seterusnya pergi mengambil Juliana, iaitu mangsa, di Gombak dan kemudiannya mereka menuju ke Bukit Bintang. Dalam perjalanan itu, mereka berpatah semula ke Hotel Wisma Indah kerana Nur Alina menyatakan yang dia tertinggal dompetnya. Selepas itulah segala-galanya bermula. Menurut Banok, setibanya mereka di tempat parkir hotel tersebut, Nur Alina naik dahulu ke bilik hotel itu bersama dengan mangsa dan kemudiannya diikuti oleh Anwar. Selepas itu, Nur Alina dan Anwar turun dari hotel dan memasuki kereta yang dipandu Banok. Banok tidak melihat kelibat mangsa turun bersama dengan kedua-dua tertuduh pada ketika itu. Banok dapat melihat Nur Alina membawa satu beg pakaian, manakala Anwar pula membawa beg sampah. Kedua-dua beg itu ada isi di dalamnya. Mereka bertiga kemudian bergerak menuju ke Brickfields. Ketika dalam perjalanan, Banok melihat Anwar buang beberapa barang dalam beg yang dibawanya. Setibanya di hotel di Brickfields, Banok mengatakan yang Nur Alina meminta tolong Anwar supaya mengangkut beg pakaian yang dibawa Nur Alina.
Pada ketika itulah Banok dapat melihat ada kain putih dan Anwar meletakkannya di dalam kereta. Dalam perjalanan ke pantai dalam, Anwar memberitahu Banok yang dia dan teman wanitanya iaitu Nur Alina telah membunuh Juliana. Anwar memberitahunya yang dia hendak buang kain putih itu sebab takut orang tahu. Di belakang rumah, Anwar telah buang kain putih itu ke dalam lombong di situ. Pada keesokan harinya, Banok melihat Anwar menjual satu telefon bimbit kepada seorang lelaki dikenali sebagai Mat Lee, dan pada malam itu, semasa di stesen minyak Petronas di Bukit Gasing, Anwar memberi satu kad Maybank kepada Banok. Melalui keterangan dari rakan serumah mangsa dan juga ibu mangsa, telefon bimbit yang dijual kepada Mat Lee itu disahkan adalah kepunyaan Juliana. Melalui keterangan ahli kimia mengesahkan bahawa ada profil DNA milik Anwar ditemui pada kabel tight yang mengikat tangan mangsa. Selain itu, DNA Anwar juga ditemui pada satu jam tangan yang dipakai mangsa dan juga pada vagina swab mangsa. Manakala pada satu puntung rokok yang diambil dari bilik bernombor 5133 tersebut ada profil DNA milik Nur Alina. Hakim bicara memutuskan ada prima facie dalam kes ini. Hakim bicara kemudian memerintahkan supaya kedua-dua tertuduh membela diri. Kedua-dua tertuduh memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah. Dalam pembelaan tertuduh pertama iaitu Nur Alina, dia menyatakan bahawa semasa dia mencari dompetnya di dalam bilik itu, Anwar masuk ke dalam bilik lalu menguncinya. Anwar kemudian menolak Nur Alina dan juga Juliana. Mangsa tersungkur dan tertiarap di atas katil. Anwar kemudian mengikat tangan mangsa di belakang menggunakan kabel tight dan juga mengikat bahagian muka mangsa dengan tuala. Anwar memberi duit sebanyak RM50 kepada Nur Alina untuk extend bilik dan Anwar beri kepada Nur Alina satu telefon bimbit. Nur Alina kemudian pergi ke kaunter hotel dan beri duit RM50 itu kepada penjaga kaunter tersebut. Ketika Nur Alina masuk semula ke dalam bilik, dia dapat melihat ada kesan tumpukan air di atas katil. Nur Alina seterusnya melihat Anwar naik atas belakang mangsa. Anwar kemudian mengambil kabel tight dan menjerut kabel tight itu di leher mangsa. Mangsa meronta-ronta kerana kelemasan. Anwar kemudian terbalikkan mangsa yang pada masa itu masih lagi bernafas. Anwar menekan leher mangsa dengan tangan dan mangsa kemudian tidak lagi meronta-ronta. Anwar seterusnya mengheret mangsa turun sebelah katil. Anwar kemudian mengoyakkan cadar dan mengambil cadar serta sarung bantal lalu menggulung-gulungkannya dan memasukkannya ke dalam beg baju Nur Alina. Selepas itu, Anwar mengambil kad bank dan duit mangsa. Selipar mangsa pula dimasukkan oleh Anwar ke dalam beg sampah. Mereka berdua keluar dari bilik itu dengan meninggalkan mayat mangsa di sana. Nur Alina kemudian mengambil semula duit dari kaunter hotel itu setelah diarahkan oleh Anwar. Selepas keluar dari bilik hotel, Nur Alina dan Anwar naik semula kereta yang dipandu Banok. Nur Alina mengatakan yang Anwar ada memberitahu Banok, "Aku dah bunuh dia," apabila ditanya oleh Banok berkenaan mangsa. Apabila sampai di hotel di Central, Anwar telah mengeluarkan cadar dan sarung tilam dari beg pakaian Nur Alina. Nur Alina mengatakan yang Anwar memberitahunya yang dia hendak pergi buang selimut dan cadar itu. Anwar menyuruh Nur Alina check-in di hotel di Central. Nur Alina menjelaskan bahawa semasa kejadian dalam bilik hotel di Wisma Indah, dia dalam keadaan panik. Sebab itulah dia tidak melarikan diri, tidak membuat panggilan telefon dan juga tidak membuat laporan polis. Nur Alina juga menyatakan bahawa dalam perhubungan di antara dia dan Anwar, Anwar jenis yang mahu orang sentiasa mengikut kehendaknya. Jika tidak ikut cakapnya, akan ditampar oleh Anwar. Menurut Nur Alina, Anwar juga pernah memberi amaran kepadanya bahawa kalau dia cuba untuk tinggalkan Anwar, Anwar akan cari keluarga Nur Alina dan tidak akan bagi hidupnya senang. Sebab itulah kenapa Nur Alina tidak lari semasa kejadian itu atas kerana ugutan Anwar terhadapnya. Nur Alina mengatakan semasa kejadian itu, dia tidak menolong mangsa kerana dia tidak tahu hendak buat apa. Nur Alina mengatakan yang Anwar suruh dia lari dari satu tempat ke satu tempat. Namun tanpa pengetahuannya, Anwar mengugut bapa Nur Alina dengan meminta wang sebanyak RM20,000 jika mahu Nur Alina pulang ke rumah. Nur Alina mengatakan walaupun dia diugut, dia tetap lagi masih berkawan dengan Anwar.
Sebelum kejadian ini, Nur Alina mengakui dia selalu bersama dengan Anwar sekurang-kurangnya sekali sehari. Nur Alina menyatakan bahawa berkenaan ugutan RM20,000 itu, dia tidak membuat laporan polis. Dalam pemeriksaan balas, Nur Alina menyatakan yang bapanya membuat laporan polis. Akan tetapi, dalam pemeriksaan semula, Nur Alina menyatakan yang ibunya membuat laporan polis. Ibu kepada Nur Alina memberi keterangan di mahkamah bahawa anaknya itu pernah memberitahunya yang dia pernah dipukul rakannya, tetapi si ibu tidak pernah membuat laporan polis dan tidak pernah melihat kesan luka pada tubuh badan Nur Alina. Bapa kepada Nur Alina juga memberi keterangan di mahkamah bahawa dia pernah menerima ugutan dari Anwar, di mana Anwar mengugut jika keluarga Nur Alina tidak beri duit, Anwar akan bunuh Nur Alina. Ugutan ini diterima melalui telefon. Selepas menerima ugutan itu, bapa Nur Alina memasukkan duit ke dalam akaun Nur Alina. Bapa Nur Alina menyatakan bahawa yang dia tidak pernah membuat laporan polis berkaitan dengan ugutan wang berjumlah RM20,000 itu. Si bapa mengatakan yang Nur Alina pernah mengadu kepadanya bahawa dia dipukul oleh Anwar, tetapi si bapa tidak membuat laporan polis mengenai perkara itu. Namun begitu, dalam pembelaan Anwar, Anwar memberi keterangan yang berbeza dengan apa yang diceritakan oleh Nur Alina. Keterangan siapa yang betul sebenarnya? Dalam pembelaan tertuduh kedua iaitu Anwar, dia menyatakan bahawa pada petang itu Nur Alina mengajaknya pergi makan. Anwar kemudian mengajak Banok ikut bersamanya kerana pada masa itu Anwar ada bergaduh dengan Nur Alina dan dia tidak mahu berjumpa dengan Nur Alina lagi. Di Hotel Wisma Indah, Nur Alina naik ke hotel itu bersama dengan mangsa. Selepas 25 minit berlalu, Banok menyuruh Anwar bertanya kepada Nur Alina kenapa lambat sangat. Ini kerana Nur Alina memberitahu yang dia hendak naik ke hotel hanya sebentar sahaja. Tidak lama selepas itu, Nur Alina menghubungi Anwar dan berkata, "Tolong, ada hal sekejap." Anwar mengajak Banok naik bersamanya, tetapi Banok menolak. Di dalam bilik itu, Nur Alina menutup pintu dan meminta Anwar tolong kemaskan barang-barang di dalam bilik. Anwar melihat mangsa di atas katil dalam keadaan mengiring dan tangan mangsa terikat di belakang. Mulut mangsa pula diikat dengan kain tudung. Selepas itu, Nur Alina berkata kepada Anwar, "Tolong tengok kejap, nak pergi extend bilik sehari lagi." Nur Alina memberitahu kepada Anwar yang dia hendak mengambil duit dan barang-barang mangsa. Anwar memberitahu mahkamah bahawa dia dalam keadaan panik dan tergamam pada ketika itu. Sepeninggalan Nur Alina, Anwar mula naik gairah dan memegang tangan mangsa. Anwar tidak cuba buka ikatan tangan mangsa kerana ada kabel tight pada tangan mangsa ketika itu. Anwar mengatakan ada juga satu kabel tight yang dilekatkan di leher mangsa dan ianya longgar. Untuk makluman, Anwar pada mulanya mengatakan dia cuba merogol mangsa, tetapi semasa pemeriksaan balas kemudiannya, Anwar mengatakan dia merogol mangsa. Selepas Nur Alina kembali semula ke dalam bilik, Anwar terkejut dan terus bangun. Nur Alina kemudian membuka ikatan tudung pada mulut mangsa. Nur Alina seterusnya menumbuk di bahagian bibir mangsa dan meminta nombor PIN kad bank mangsa. Semasa Nur Alina menarik tali di leher mangsa, Anwar menolak Nur Alina, tetapi Nur Alina memberi amaran, "Jangan buat macam ni, keadaan kalau tidak, papa susah." Nur Alina kemudian menulis nombor PIN yang diberi mangsa pada sekeping kertas. Nur Alina seterusnya mengambil telefon bimbit, duit dan dompet mangsa. Nur Alina kemudian menolak mangsa ke sebelah kiri katil. Nur Alina mengambil cadar serta selimut dan dia menyuruh Anwar masukkan kasut ke dalam plastik sampah. Nur Alina kemudian membersihkan bilik itu dengan cara lap dengan air. Nur Alina menyuruh Anwar masukkan cadar dan selimut ke dalam beg pakaiannya. Nur Alina dan Anwar meninggalkan bilik itu di mana mangsa masih lagi bernafas. Nur Alina pergi semula ke kaunter hotel dan mengambil semula duit extend bilik tadi. Nur Alina keluar dari hotel membawa beg, manakala Anwar membawa beg plastik. Mereka berdua bersama Banok kemudian ke Hotel Lido, tetapi disebabkan ramai orang, mereka bertiga menuju ke hotel di Central. Semasa berada di luar hotel itu, Nur Alina memberi telefon bimbit dan juga kad ATM kepada Anwar. Nur Alina menyuruh Anwar menjual telefon bimbit itu dan juga mengeluarkan duit dengan kad ATM yang diberi. Anwar kemudian menaiki semula kereta bersama Banok.
Ketika di stesen minyak Petronas di Jalan Gasing, Banok hendak mengisi minyak dan dia telah mengambil kad ATM itu dan kertas yang tertulis nombor PIN. Manakala Anwar pula mengambil beg plastik yang mengandungi cadar dan buang di tepi lombong. Selepas menjual telefon bimbit, Anwar pergi berjumpa Nur Alina dan menyerahkan duit tersebut. Anwar kemudian memberitahu Nur Alina, kad ATM Banok yang simpan, tak boleh keluar duit sebab bank tutup. Anwar mengatakan selepas kejadian itu, dia berjumpa dengan Nur Alina hanya 2 kali sahaja, tetapi dia tidak tanya berkenaan dengan mangsa kerana pada masa itu Anwar dan Nur Alina bergaduh. Anwar mengatakan dia pergi berjumpa dengan Nur Alina kerana Nur Alina mengugutnya. Nur Alina mengugut jika Anwar tidak datang berjumpa dengannya, dia akan memberitahu isteri Anwar yang mereka pernah tidur bersama. Anwar memberitahu hubungan dia dengan Nur Alina seperti pasangan kekasih. Mengenai duit berjumlah RM20,000 itu, Anwar memberitahu mahkamah bahawa itu adalah perancangan Nur Alina yang kehabisan duit. Anwar mengatakan dia tidak membuat laporan polis kerana dia dalam ketakutan. Dia buntu kerana Nur Alina mengugutnya. Oleh sebab itulah dia meneruti kesemua kehendak Nur Alina. Nur Alina juga turut mengugut akan menghancurkan keluarga Anwar sekiranya dia tidak mahu keluar dan tidak temankan Nur Alina. Ugutan ini dibuat selepas Anwar meniduri Nur Alina. Di akhir kes pembicaraan pada 14 Julai 2009, Hakim bicara mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes ke atas kedua-dua tertuduh tanpa keraguan yang munasabah. Ini bermaksud kedua-dua tertuduh bersalah dalam kes ini. Nur Alina dan Anwar dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Selepas keputusan mahkamah dibacakan, Nur Alina bersumpah berulang kali yang dia tidak membunuh rakannya Juliana. Ibu bapa Nur Alina turut bersedih dengan keputusan mahkamah itu. Sambil berlinangan air mata, ibu bapa Nur Alina meminta anak perempuannya itu bersabar dan berpesan, jangan tinggal solat dan Allah tahu apa yang berlaku. Khairul Anwar pula mengalirkan air mata dan menekuk mukanya dengan kedua-dua tangan selepas keputusan dibacakan. Anwar menangis teresak-esak ketika didekati isterinya dan dia sempat memeluk anaknya yang berusia 3 tahun. Ibu Anwar pula tidak dapat menahan emosi dan meraung-raung enggan melepaskan anaknya itu. Kes tidak hanya terhenti di sini. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan. Apakah keputusan Mahkamah Rayuan? Adakah Nur Alina dan Anwar terlepas dari hukuman mati? Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan mendapati Hakim Bicara Mahkamah Tinggi tidak melakukan sebarang kekilafan dalam penemuan faktanya apabila mensabitkan kesalahan terhadap kedua-dua tertuduh. Ini bermaksud Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Kes kemudian dibawa pula ke Mahkamah Tertinggi, iaitu Mahkamah Persekutuan. Pada 7 November 2013, panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan sebulat suara mengekalkan sabitan dan hukuman ke atas kedua-dua tertuduh. Ini bermaksud Nur Alina dan Anwar tetap menjalani hukuman mati. Untuk makluman, kira-kira sebulan sebelum kejadian ini berlaku, Nur Alina dan Juliana bertemu semula di reunion sekolah mereka selepas lama terpisah. Mereka berdua sempat saling bertukar nombor telefon ketika di reunion tersebut. Pada malam kejadian, Nur Alina menghubungi Juliana dan mengajak mangsa untuk keluar makan bersama dengannya di kawasan rumah sewa mangsa, dan selepas itulah segala-galanya berlaku. Di dalam kes yang lain, Khairul Anwar dihukum penjara 15 tahun dan 10 kali sebatan atas kesalahan merogol mangsa bawah umur di sebuah tanah perkuburan. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Nur Alina Ahmad Dusuki dan Muhammad Khairul Anwar Abdullah. Nombor pembicaraan jenayah 45162007, Mahkamah Tinggi, Kuala Lumpur.